forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Aulah Sani respon isu laba 40 juta khazanah dan PNB peroleh 3.1 juta hasil jualan saham Fashion Valley. Saya baca satu lagi berita terkini. Vivi mohon maaf Piko tanggungjawab kerugian pelaburan khazanah PNB. Kita tengok respon detail daripada Datuk Aulah Sani. Dia akan kita komen macam biasa. Ya betul, saya begitu juga dengan dalam khazanahnya. Khazanah yang terbaru. Sekarang ni saya minta SPRM terus siasat lah. Saya dah tunggulah kalau lah siapa nama dia ni yang terbaru dekat khazanah tu. Khazanah melabur dalam sebuah syarikat Fashion Valley. Fashion Valley. Dan akhirnya jumlah katanya hutang terkumpul melebihi 100 juta. Kenapa bagi dia pula? Ini apa hal ni? Macam mana khazanah boleh melabur dalam sebuah syarikat yang dah rosak, yang dah rugi. Yang dah rugi. Jadi saya rasa ini juga berartinya perlu ada siasatan. Saya rasa tentulah era Datuk Seri Anwar Ibrahim ni rasanya tak lepas. Saya tunggu juga kalau ada lah pemilik syarikat Fashion Valley tu mau hadir untuk memberi penjelasan pada kita. Kita pun nak dengar juga cerita dia, because kita mesti adil, Datuk we must be fair. Dengar dia ada side of the story. Tapi bagi saya, persoalan saya bukan syarikat tu. Saya menuntut khazanah. Sebab khazanah ni milik rakyat. Khazanah ni duit rakyat. Khazanah ni syarikat GLC. Kenapa dia boleh membuat keputusan melabur dalam sebuah syarikat fashion itu apa dia dedak apa ke dia punya tudung. Tudung yang mahal, benda begitu. Keberuntungan yang bagaimana? Sedangkan ini saya cakap, sedangkan kita masih lagi terkekial untuk menjana tentang isu e-hailing. Untuk anak-anak muda yang tergolik tepi jalan bawa motor apa semua, hujan panas, kerja siang malam, berpesin sangat anak-anak muda. Jauh lebih manfaat kalau kita memikirkan e-hailing daripada kita memikirkan fashion tudung ni. Betul. Yang saya nampak begini tu, macam dia kata, contohnya Ketua Bangkang kata peluang pekerjaan yang berkualiti, yang ada standardnya. Tetapi kita kena tahu, dia kalau kita nak bagikan quality of the description of the job tu, kita mesti ada penyumbang dia. Siapa penyumbang dia? Pelabur. Jadi pelabur tu yang akan mengencouragekan atau mewujudkan peluang pekerjaan. Kalau dia kata kami dah yang bermutu, zaman kau dulu pelabur mari paling tinggi 2022 300 bilion sekarang ni berapa ratus bilion? 340 bilion dia 330 bilion daripada Datuk Seri Anwar bawa. Ini adalah di antara peluang-peluang pekerjaan yang harus direbut oleh anak tempatan. Kualitinya macam mana? Kualiti kalau dia kata gaji minimum sekarang ini sudah meningkat pada 1,500 ke 1,700. Baik, alasannya kos sara hidup akan meningkat. Mengapa harus diberikan ikut sektor by sektor? Saya kata dia cakap tu tak faham lah apa dia gaji minimum. Saya nak beritahunya, nak cakap ni Ketua Bangkang, gaji minimum ni asalnya ialah pada tahun 2012 ditubuhkan Akta Gaji Minimum. Ia merangkumi semua, dan kalau sekiranya tidak sampai pada sasaran, syarikat itu boleh memohon untuk diberikan subsidi atau dikurangkan cukai. Dan itu menjadi satu lumrah untuk penyelesaian. Ada lebih daripada 5 orang yang bekerja pada waktu itu. Dan apabila dia diwujudkan sehingga ke 1,500 tu, kos sara hidup dia sentiasa meningkat. Mana ada kanal negara di sejak merdeka barang harga turun? Barang apa yang turun harga sejak merdeka? Tetapi kita boleh rumuskan bahawa ketika zaman kerajaan Madani ni, sebagai contohnya telur, sebagai contohnya beras, pengkau awal dia punya seram beras putih ni macam-macam. Tapi sekarang timbul masalah? Tak timbul masalah. Telur timbul masalah? Tak ada timbul masalah. Ayam ada timbul masalah? Bila subsidi ditarik? Tak ada timbul masalah. Jadi ini yang dikatakan pemantauan kos sara hidup itu berjalan dengan baik. Betul. Pemantauan itu diberikan bajet untuk pastikan bahawa tidak semena-mena menaikkan harga tanpa batas. Maknanya kita sekarang ni dalam kategori
kita mencantuni derita rakyat. Itu yang dibuat Dr. Seri Anwar Ibrahim. Dan ketika ini kita bagi satu bajet kepada pemantau ini untuk memperkukuhkan lagi, memperkuatkan lagi siasatan ataupun pemantauan mereka. Dan kalau kata kos hidup itu meningkat, saya nak beritahu Datuk Seri apa yang meningkat. Kan? Sembang boleh lah, sebab tu bila sembang tak ada fakta ni. Kita tengok macam satu wakil rakyat dia datang panjang, saya ingat dia cakap, oh rakyat derita, sengsara sebab barang naik, barang semua naik. Dia tanya, barang apa yang naik? Kena bagi tahulah apa barang naik. Spesifik lah. Spesifik. Macam kita tengok inflasi contohnya. Ya. Zaman dia dulu 4% tu 4.1 4.1 4.1%. Sekarang ni turun 1.9%. 1.2 dah turun. Dah turun lagi. Turun lagi. Maksudnya apa? Maksudnya kejayaan lah tu. Ini tengeng-tengeng di luar sana. Saya nak beritahu yang walang-walang duduk sembang deras macam tak ribut, tak tiba-tiba ribut peti ni. Saya nak beritahu 4.1 dengan 1.2 mana yang lebih bagus? Kalau kamu kata 1.2 tu teruk, itulah kamu ni bukan saja tenging tapi bodoh pangang. Dan ini antara yang kita lihat daripada perdebat-perdebat ni sekarang ni. Betul. Kan? Itu yang saya kata tadi, seolah-olah kita ni macam menampi ingatkan padi, tapi tak ada apa-apa. Tak ada apa. Harapan kita tu harapan kosong. Saya mengharapkan apabila, sebab dia orang ramai. 69 orang lebih kurang 69 lah, dah gitu. Dia tu ada 79 tolak 6. Tolak 6 jadi 68. 68. 79 tolak 6, 67. Kita mengharapkan oleh 67 ahli parlimen yang ada sekarang sebagai pembangkang, seharusnya bawalah sesuatu, tampillah untuk rakyat sesuatu yang baik. Saya tunggu letih. Tak sampai-sampai. Saya baca detail lagi. Usahawan fashion terkenal Vivi Yusof dan suaminya Datuk Fadzarudin Anwar mengumumkan bakal melepaskan jawatan sebagai pengasas bersama dalam Fashion Valet. Susulan kerugian yang dilaporkan ditanggung Khazanah dan PMB. Vivi kata dia dan suami memohon maaf kepada Khazanah dan PMB berikutan kontroversi yang mengaitkan kedua-dua entiti itu, selain menegaskan bakal mengambil tanggungjawab penuh atas kegagalan pelaburan tersebut. Khazanah dan PMB sentiasa bertindak profesional demi kepentingan organisasi. Kami berharap kekecewaan ini tidak menjadi penghalang buat mereka untuk terus menyokong usahawan tempatan yang lain. Rasanya sudah tiba masa untuk kami melangkah keluar daripada perniagaan dan melepaskan jawatan. Kami tidak mahu isu-isu seterusnya menjejaskan syarikat memandangkan ia sedang berada dalam fasa pemulihan, katanya masih hantaran di Instagram pada Jumaat. Kami tidak mahu isu-isu seterusnya menjejaskan memandangkan ia sedang berada dalam fasa pemulihan. Sebelum ini Kementerian Kewangan MOF menerusi jawapan bertulis pada 28 Oktober di laman sesawang Parlimen Selasa memaklumkan Khazanah dan PMB hanya menerima 3% hasil penjualan saham dalam Fashion Valet. Kementerian menjelaskan penjualan tersebut merupakan langkah keluar yang bertanggungjawab oleh Khazanah daripada Fashion Valet yang melabur weekend kedua ini melabur sebanyak 47 juta. Labur 47 dapat hasil 3.1 juta, memang rugi. Kelantan itu menyokong kerja apa pada Datuk Ibrahim. Assalamualaikum.